Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dapat sama-sama lagi pagi ini dalam kuliah ilmu kita. Semoga kita semua dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Qaza Allah. Apa duk tengok kat Arab tu. Rupanya di Malaysia ni duk 90 km tu lama dah. 90 km tu lama dah. Dan di negara-negara pun 89-90 lama. Tetapi yang ulama, jadi ingat kot Mufti Kedah dia buat kajian rupanya seluruh dunia. Didapati bahawa sukatan dua marhalah tu yang dulu tu didapati buat telajak banyak. Maka sukat balik rupanya dia kena turun lagi. Tu dapat jawapan terkini tu 81 km. Kalau hak dulu kita kira senang, dulu 56 batu. Lah tak pakai batu lah, semua pakai tat lah. Tak apa. Ini pekah tu hukum dia kena dia sedang berubah. 81 km lah kita ambil 81 lah. Kalau dulu kita nak pi daripada Lok Start ni pi Kulin lepas nak kosor tu, pi Kulin lepas. Tapi kalau kita ambil daripada sini lah, naik Lebuh Raya tu sampai tang Sungai Dua tak boleh. Sampai Sungai Dua tak boleh. Dia kena sampai tang Juru kalau dari sini lah. Sampai tu pun harus nak dapat 90. Nak dapat 90. Tapi law ni 81 ni, kalau kita daripada ambil masuk tol Hutan Kempung ni sampai tang Sungai Dua, cun-cun ngam-ngam cukup. Boleh boleh. Okey, baik. Tiga marhalah. Mana? Dua marhalah 81 km. Tiga marhalah 81 tu belah dua, campur dengan 81. Berapa batu? Berapa kilometer? Tiga marhalah. Campur 4. Ambil lah 82, senang kira tu. Poin-poin payah kan. 82 campur 41. Berapa? 123. Okey. 123 sini pi Bali tak boleh, tak cukup. Kalau pi ke Great lepas sini kalau kita dari Elok Start pi ke Semangui dapat tu. 123 dapat. Kalau Elok Start pi ke Juru tak dapat ni. Pi tang Jawi dapat ke Jawi tang Benak Meru kompon dapat lah. Lagu tu Sungai Perak jauh banyak dah. Saya ingat daripada sini sampai tang Juru tu, Juru tak boleh. Benak Baru. Semangui lah lepas Benak Baru Semangui. Dapat 3 marhalah. Jadi kalau kita nak pi kita kata nak pi Taping balik sana cukup lah. Kalau kita nak pergi Taping tu, mana? Dalam jawapan ni, afdal kita qasar. Bila afdal qasar? Kawan qasar ada tu lagi pada kawan qasar. Jamak sekali ya. Afdal kita qasar. Tapi kalau kita tekat seberang jaya saja, tak sampai 3 marhalah, 2 marhalah saja, terpulang kat kita lah. Nak qasar pun tak apa, tak mau qasar pun tak apa. Tak ada masalah. B. 161. Bolehkah sepanjang perjalanan seseorang musafir melakukan solat secara qasar
Dan pada masa yang lain pula melakukannya secara tamam. Ni musafir panjang ni bukan musafir hari tu lah. Mungkin 2 hari, 3 hari lah. Kalau hari tu saja dak lah. Kalau dia musafir pergi Kulim itu balik hari. Nak buat lagu mana? Dia melainkan kalau dia tak jamak dah apa? Dia tak jamak. Dia sampai di Kulim. Sampai Kulim Lohok. Dia qasar. Dia tak jamak. Balik lagi. Sampai di apa nama Tang Gurun. Dia tamam. Begitu lebih kurang. Boleh tak buat begitu? Jawabnya ya, boleh. Kerana qasar adalah rukhsah yang harus sahaja, bukannya wajib. Bukan wajib. Seorang musafir harus menunaikan solat secara tamam tanpa qasar. Harus. Dia buat secara tamam, tak ada qasar apa? Harus juga baginya mengqasarkan 1 fardu solat dan mengerjakan secara tamam 1 fardu solat yang berikutnya. Begitu juga harus mengqasarkan solat pada satu hari dan melakukannya secara tamam pada satu hari yang lain pula dengan tempoh permusafirannya. Jadi macam ni lah. Kadang-kadang dekat dengan sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah. Dia kata dekat dengan jamak itu lah. Dia sampai di apa nama Semangui. Kita ambil jalan biasa. Sampai di kita ada di Parit Bundak, jalan bawah Parit Bundak. Dia masuk dalam masjid, orang nak sembahyang jemaah. Dia nak dapat pahala jemaah, dia pun sembahyang dia walaupun dia musafir. Bila dia sembahyang dia tak boleh qasar. Dia kena sembahyang tamam. Maka dia pun melakukan tamam. Tapi dia nak jamak. Lepas bagi salam, dia go stand belakang. Dia melakukan sembahyang asar secara qasar. Dijamak ke dalam zuhur. Dia buat gitu. Satu lagi, kita ada perjalanan. Hari ni aku pergi Kuala Lumpur. Perjalanan hari ni semua aku nak buat tamam. Boleh? Balik esok, aku nak buat qasar. Boleh? Tak ada masalah. Lusa, aku pergi pula buat qasar. Tulang aku balik, tak mayang terus. Boleh tak tu? Tu tak boleh. Boleh tak tu? Boleh. Orang perempuan hak tulang tu dia main haid, tak mayang lah. Dengan saya jangan buat main. Betul tak saya dah? Betul tak? Itu duk terkejut apa? Okey baik. 162. Ni sekali saya nak pergi Kuala Lumpur. Tu. Ni pergi Kuala Lumpur. Nak pergi convocation anak. Convocation esok. Tapi lah awal sikit. Anak tu ada sana 2 orang. Nak pergi makan-makan lah ni. Pergi awal sikit. Ikut saya nak belah lah pagi ni. Nak belah pagi ni. Tapi kalau pergi awal terima datang apa. Convocation esok je. Kita bukan suka duk tunggu lama-lama. Okey, 162. Bolehkah seseorang yang berjalan jauh, tanpa arah tujuan, dia tak tahu pergi mana, dan tidak tahu jarak perjalanan, mengqasarkan solat sepanjang perjalanannya? Orang tak tahu pergi mana ni, orang tu gila ke? Saya jawab macam, orang tu gila ke? Tak gila. Tu dia pencin, dia tak tahu pergi mana. Tapi saya tahu pergi mana. Hobi dia naik kereta. Dia bukan gila. Hobi dia naik kereta. Ni banjir dia bilang, tak tahu lah, tapi cadang nak pergi jauh. Dah lah nak pergi, tak tahu. Minyak pun penuh. Minyak. Ada orang ni tu. Bukan kata tak ada. Dia duduk mana? Duduk jalan, duduk malam. Okey, dia tak tahu pergi mana. Boleh tak? Dia nak qasar sepanjang perjalanan? Jawabnya, antara syarat qasar, kita tahu tu lah, ialah mengetahui tempat yang nak dituju supaya dapat diketahui jarak perjalanan yang mengharuskan qasar solat. Hang tak tahu pergi mana. Oleh itu, seseorang yang bermusafir tanpa mengetahui arah yang nak dituju tidak harus mengqasarkan solat sekalipun perjalanannya melebihi 2 marhalah. Rugi tak macam ni? Rugi tak? Baik, kita set. Kita kalau tak tahu pergi mana pun, kita set. Ni nak pergi mana? Aku cadang nak pergi. Katalah, aku cadang nak pergi
Kuala Kangsar. Dah set dah nak pergi Kuala Kangsar. Tiba-tiba dia terlajak ambil Kuala Lumpur. Boleh dah lah. Tak ada masalah. Ni sampai tak tahu pergi mana ni, apa dia? Tak, rugi tak? Rugi ya, pasal tak boleh nak khusat. Tapi ada setengah orang dia tak mengaji, dia khusat juga. Sebab dia mengaji tak habis. Dia mengaji tapi hari yang sampai mengajak dia tak main. Tu jadi ke tu? Dia mengaji tak habis. Dia hari guru main, anak murid tak main, anak murid tu rugi. Tapi kalau hari anak murid main, guru tak main, murid tak rugi apa? Sebab semua tak pekat, tak dapat apa. Betul tak? Tu kaedah lah. Tapi macam murid-murid tua duduk depan saya ni, betul lah saya kata. Amal berasa apa memang kita tua pun. Memang tua pun. Hari ni ada kawan saya meninggal seorang, duduk Kuala Lumpur tak dan lah. Pakai Fatihah jauh lah. Tu umur kita ni umur nak pergi dah. Betul tak? Jadi apa nama, nak cerita apa ni? Bukan surat apa ni? Macam tak ada masalah apa kan? Tak tahu kita bukan surat apa? 148 baik lah. Okay, tak apa. Sekejap saya cerita ni. Jadi rugi lah, rugi. Rugi pasal kalau kita tak tahu pergi mana. Tak tahu pergi mana. Memang rugi besar. Hang kata pandai ingat, tapi tak tahu pergi mana. Dia lebih kurang orang gila. Tapi tak lah gila, tapi betul-betul lah. Betul lah. Okey ya. 163. Bolehkah seseorang musafir itu tidak lagi boleh mengqasarkan solat? Ya, ingat dia tu. Jawab dia, asal dia musafir. Lepas tu, duduk tengah musafir tu, terhenti. Tak boleh qasar solat. Boleh tak? Boleh. Jawabnya, ada 4. 1. Bila dia berniat nak bermukim selama 4 hari atau lebih di tempat yang dituju. Apabila telah sampai, terputuslah permusafirannya. Maksudnya apa? Dia tidak lagi dihukum sebagai orang musafir. Okey, dia wajib menyempurnakan solat secara tamam sepanjang tempoh dia tinggal di tempat itu. Dia hanya boleh mengqasarkan solat pada hari pergi dan hari berangkat balik. Macam saya ada cerita tu, macam kita tengok anak kita. Tengok anak kita di Kuala Lumpur ke, di Terengganu ke. Sampai anak tanya, mak nak duduk apa hari? Cadang nak main duduk seminggu. Duduk seminggu tak boleh qasar lah. Pasal hari ni dia kata 4 hari lah, dia tak kata seminggu. Boleh tak? Mana 4 hari tu minimum. Seminggu tu dah lebih. Betul tak? Bila kita dah sampai di tempat, kita dah niat nak duduk 4 hari. Niat bukan mesti kata kat orang, duduk hati lah. Niat nak duduk 4 hari. Sampai tu, kita dah jadi orang bermukim. Kita bukan orang musafir lagi. Kita tak mukim apa mak duduk di Tanjung Inggris. Tahu tak Tanjung Inggris sama lah? Di mana? Bukan di Unit Kendom. Anak dia kata, mak tak boleh qasar lah. Pasal mak nak duduk seminggu. Pasal apa? Pasal mak bermukim di Selayang. Mak mukim di Tanjung Inggris. Anak tak sangka mak nak pergi mengaji Bukhari, tak faham. Anak kata aku tu. Jadi mukim di Selayang tu mukim apa? Orang panggil tempat pemukiman kedua. Dia seorang ni dia ada cerita bab mukim lah, mukim. Mukim tu kalau terjemah bahasa Melayu dia panggil tempat menetap. Tempat menetap. Pemukiman tu. Bukan mukim hak bahasa alam pentadbiran daerah tu. Daripada daerah pi mukim pi kampung. Hatu lain. Ni cerita mukim pi kau. Mukim tempat mukim tu tempat kita menetap. Menetap tu mana kita nak duduk. Dan tempat menetap tu dia menetapkan tempoh.
Kalau kita menetapkan tempoh yang minima untuk menjadikan tempat tu bermukim, ialah 4 hari. Tu kena ingat tu. Kalau kita menetapkan tempoh minima 4 hari, itu adalah tempat mukim. Dan satu lagi kita menetapkan tempoh yang agak lama. Contohnya macam cikgu, dia posting daripada Remau 9 tu, main mengajar di sekolah menengah Langak. Dia bukan nak minta main Kedah. Dia posting. Lepas tu, dia main duk. Ni cikgu kira macam mana ni? Kalau mengaji PA, bermukim. Berapa lama? Sehingga pertukaran saya diluluskan. Dia duk. Sampai 10 tahun tak tukar ni. Tapi dia kira bermukim. Di tempoh mukim tu tak ada tempoh. Dan tempoh mukim tu dia akan tukar pi atas lagi. Ada tak? Dia panggil mustautin. Faham tak? Mukim tempoh minimum 4 hari. Maksimum tak ada. Tapi dia akan tukar daripada mukim kepada mustautin. Mustautin maksud apa? Seorang tu dia tukar satu dia daripada bermukim kepada mustautin, artinya dia tidak akan ke mana-mana lagi, melainkan di sini. Dan orang yang bermustautin tak mesti orang tempatan. Tu kena ingat. Dia cakap Kelantan pure cakap Kelantan pure, duduk hutan kampung. Ni kau bermukim dengan mustautin. Mustautin kata tu. Mustautin daripada mana Kelantan? Mustautin apa? Dia tak habis orang hutan kampung. Jadi dia mustautin terus. Maksudnya orang bermustautin ni dia nak duduk itu, dia tak mau pergi mana-mana lagi. Mati tahunan tu cerita lain. Kadang-kadang dia mati di Mekah. Kadang-kadang pergi tengok anak Kuala Lumpur mati sana, tak kira. Mustautin dia tak mau ke mana-mana lagi. Ingat. Itu tuan-tuan tengok, ada setengah orang dia muhung pindah pula. Hak tu cerita kemungkinan tu ada, tapi hasrat hati tak mau pergi mana dah. Tapi kalau dalam hati ada ni, saya ni nak mengajar, nak kerja di Kedah sampai tempoh pencen lah. Pencen saya nak balik duduk di kampung lah, di Penaga. Itu bermukim, bukan mustautin. Itu bermukim. Walaupun dia duduk 30 tahun, dia bukan mustautin. Mustautin walau 5 tahun pun. Walau 5 tahun bermustautin. Dia duduk, ni cadang lah, dia pakai duduk sini terus. Saya duduk sini terus. Apa itu? Tak pindah, tak sonok duduk ni. Dia seorang yang mustautin dia. Tiba-tiba dia terpaksa berpindah. Kerjaan ambil tanah dia buat penjara. Pengambilan tanah. Kerjaan ambil tanah dia buat penjara. Dia kata, saya nak duduk sini kak. Kerjaan saya duduk dalam penjara boleh? Boleh? Tak mungkin kot. Jadi dia kalih lah. Kerjaan ambil tanah dia buat penjara. Duit kerjaan bayar tu, pengambilan tu, pergi beli tanah orang lain. Di Kuala Nerang ke mana? Di sana, dia pergi duduk sana. Kalau dia berazam tak mau pergi mana, dia jadi mustautin lagi. Faham tak dia bang? Tu cerita dah. Okey, jadi bermukim. Kalau kita kata bermukim ni ada apa jenis? Cerita bab mukim tu. Satu, mukim sementara bagi orang yang berjalan. Bagi orang musafir, dia ada tempat pemukiman sementara bila dia meletak 4 hari dan ke atas. Kita pergi Mekah buat umrah. Mekah tempat mukim kita. Madinah tempat mukim kita. Mukim sementara. Ada orang, dia tempat mukim dia tak sementara. Dia ada 2 tempat pemukiman. Dia ada rumah 2. Orang rumah 2 ni, tiap rumah ada orang rumah. Bermakna dia bermukim 2 tempat. Ada setengah orang dia ada 2 rumah. Orang rumah satu. Setiap kali dia nak pergi ke rumah berikutnya, orang rumah dia akan ikut bersama. Untuk memastikan tidak ada di sana orang rumah yang kedua. Lebih kurang itulah. Okey. Ni saya cerita untuk orang lelaki. Kita ni kalau ada rumah 2 tak kira lah. Bini 2, rumah 2 tak kira lah. Kalau kita rumah 2 ni nak kait dengan sembahyang Jumaat tu. Nak kait dengan sembahyang Jumaat. Kita ni kira
ahli Korea mana? Ni tentang untuk orang lelaki. Kita ni ahli Korea mana? Anak Korea mana? Saya beri contoh dekat-dekat lah. Rumah di hutan kampung ada satu. Rumah hutan kampung ada satu. Rumah di kepala batas ada satu. Itu dua Korea yang berlainan. Kita duk ulang alik hidup tu. Maka kita ada kira anak Korea mana? Tahu anak Korea mana? Ni jawab cara fikah cara fikah. Ni saya tahu. Yang pertama, kalau orang ada dua rumah, anak Korea mana tu? Jawab dia ni wajib kira ahli Korea tu yang wajib sembahyang Jumaat kena dia tu. Tahu mana? Jawabnya yang pertama, di antara dua rumah itu hak mana dia paling banyak duduk? Hak mana dia paling banyak duduk? Okey. Dia anak Korea tu. Katalah dia duk ulang alik pimai-pimai tu. Cek-cek di hutan kampung seminggu dah 7 hari lah. Di hutan kampung dia duduk 3 hari, kepala batas dia duduk 4 hari dalam seminggu. Bermakna dia anak Korea kepala batas. Dia tak ada, saya ni payah, saya duduk 3 hari setengah. Hang gila. Dia payah nak buat tu. Dia kena mesti lebih sehari. Ganjil. Betul tak? Atau mana tak? Saya kepala batas duduk 2 hari lah. Hutan kampung duduk 5. Hang anak Korea hutan kampung. Anak Korea hutan? Satu. Okey. Katalah dia dalam seminggu payah dia kira dia duduk rumah tu dia kira selang sehari. Dia payah nak kira lah. Itu seminggu dia buat gitu. Saya Ahad, Isnin, Selasa saya ada di hutan kampung. Rabu, Khamis, Jumaat Sabtu saya ada di Kepala Batas. Tu tahu kata dia anak Kepala Batas. Kalau dia selang sehari tu setiap hari perjalanan dia gitu. Payah nak ukur tu. Ahad dia buat setiap hari dia selang sehari tu. Hang anak Korea mana? Anak Korea mana? Jawabnya yang kedua, tengok rumah dia duduk tu tang mana ada bini. Tang mana ada bini. Cek. Hak di Kepala Batas tu dia pi duk urusan menega saja, bini tak ada. Bini tak ada, tapi hak di hutan kampung ada bini. Dia anak Korea hutan kampung. Okey. Dia sama banyak tak? Lepas tu tengok. Dua-dua ada bini. Tengok macam mana ni? Duk ulang alik sama banyak. Tengok nombor 3. Jawab. Ada anak tak? Ada anak tak? Tengok. Hak hutan kampung. Anak 8. Hak Kepala Batas anak tak ada. Nikah tua menopause lah. Anak memang lah. Anak tiri semua. Anak tiri lah. Tak ada anak. Maka dia anak Korea hutan kampung. Anak pun sama banyak. Bini pun sama banyak. Penin. Dia ulang semua hari. Maka tengok yang berikutnya. Harta dia ada banyak tang mana. Harta ni pipi tengok dia ada dalam bank Islam. Harta tu maksud bukan harta duit. Harta aset kekal, harta tak leh. Cek hak hutan kampung, rumah sewa, Kepala Batas rumah sendiri. Dia adalah anak Korea kepala batas. Tu cerita untuk orang lelaki-lelaki tu. Buat sembahyang Jumaat. Lalu dia pergi, saya tak tahu nak buat macam mana lah. Tentu mana. Tu saya sembahyang Jumaat lah. Dia puas hati. Celau habis. Habislah, tak apa. Ni nombor 163. Orang tu dia habis perjalanan dia dengan sebab dia sampai sana dia nak bermukim. Tak boleh lah qazat. Yang kedua, berniat nak balik ke tempat asal semasa dalam perjalanan. Ni kena cermat. Hati kita tahu. Kita sampai-sampai dan ke musim-musim perayaan kita banyak naik beluat. Sampai-sampai di Sungai Dua. Kalau nak sampai minta sangat punya teruk. Dia kira nak pot. Dia kata dia batal balik lah. Esok lah hari ni orang ramai payah. Kalau nak sampai Kuala Lumpur, pukul apa? Esok kita keluar lepas subuh. Kita balik luar. Bila dia kata di mulut, mesti main belah hati. Betul tak? Mesti main belah hati. Bini kata, setengah dah ni. Tengah muka tak larat. Bini kata, tak apa, main saya bawa. Bawa tak apa. Bini nak bawa, dia duduk sebelah. Tetapi ingat. Masa dia kata tu ni hati dia, perjalanan dia sudah berakhir. Perjalanan sudah berakhir. Bini dia ada. Walaupun dia meneruskan perjalanan. Bini dia ada. Jadi ada kait lah kalau dia nak jamak, dia nak qazat juga, dia kena mula tempat perjalanan tang tu. Tang dia batal. Tang dia niat nak balik.
Di Sungai Dua mula balik. Dia 0 kilometer balik. Bini dia ada 90 kilometer lah. Sampai di Semanggui berhenti. Bini dia boleh kosong, dia tak boleh. Pasal dia kosong mula di Sungai Dua. Kosong mula dia kena lajak sampai apa nama Sungai Perak tu. Baru boleh. Tu cerita dia. Okey. Yang 3, perjalanannya berakhir apabila telah kembali ke tempat tinggalnya. Ini tempat pemukiman asal dia panggil. Mana kita pergi Kuala Lumpur, kita balik ke Kedah. Sampai tempat pemukiman tu bukan maksud sampai rumah. Macam saya abang tu. Bila kita masuk dalam sempadan Korea. Sekali duduk kata sampai rumah, kita singgah masjid. Terus mayang qazat. Tak sah lah. Sebab kita dah masuk dalam sempadan Korea. Dan yang keempat, dia mengerjakan solat dengan mengikut imam yang bermukim. Atau imam yang dalam permusafiran mengerjakan solat secara tamam. Dia tak boleh melakukan solat walaupun dalam perjalanan dia singgah masjid ikut tu imam bermukim. Tu imam mukim memang tak solat, dia buat tamam. Maka dia wajib buat tamam. Ataupun dia ikut tu imam yang musafir lagu dia juga, tapi tu imam tu buat tamam. Dia pun wajib buat tamam. Okey, B. 164. Bolehkah mau apa? Awak. Soalan tu bagus. Okey, oleh kerana lalu kampung Sakan tu betul dengan tul tu adalah kampung Sakan, bermakna kita telah masuk dalam sempadan Korea kita. Kita tak boleh lah. Walaupun kita keluar terbang balik, Korea orang lain tak boleh. Kes tu nak bisa selesai. Kalau kita nak qazat juga, kita kena turun tul tu. Tul tanok. Tul tanok. Ataupun sebelum masuk tul Sakan tu, kita break, kono. Melawan arus. Kalau kita gagah juga, kita dah masuk dalam sempadan Korea kita. Lepas tu kita keluar balik, tak boleh. Itu selalu saya ada buat misal macam orang, contoh dia Korea apa tu dekat Merogong tu, tahu Merogong, Masjid Merogong tu, dia main Lencong Barat daripada Kilang Tayar tu, sempadan betul-betul dengan Tesco tu, Lotus tu, lepas Lotus tu dia masuk Korea Merogong. Dia orang Merogong. Lepas tu sampai traffic light tu, cium dia buat U-turn. Pergi masjid apa nama Ampang Jajak, Masjid Hasanah. Tak sah arah qazat lah. Sebab dia dah masuk dalam Korea dia. Tapi rumah dia jauh lagi lah. Dia dah masuk dalam sempadan. Dia pergi kona balik. Bini saya macam kita nak qazat. Bini saya mana boleh. Kita dah masuk sempadan. Tak. Ni kita main Lotus. Rumah kita depan lagi. Bini saya nyesel boleh lelaki bodoh. Lebih kurang tu lah. Cerita lagu tu lah. Lebih kurang lah. Ya. Awak. Boleh? Hak mana? Bukan. Hak asang lagi ya? Kalau dia ikut imam, kalau dia ikut imam yang bermukim, tak boleh. Tak boleh. Bukan untuk semayang tu lah. Semayang dia ikut imam tu, tak boleh. Esok tu kan terlihat mula tadi, kan orang qazat ni ikut suka dia. Semayang ni dia nak qazat, semayang ni dia nak tamam. Hari ni dia nak qazat, lusa dia nak tamam, lusa dia tak mau semayang. Hak tu jamak. Sekali saya cerita, jamak sekali tak dan minggu depan. Nak pergi Kuala Lumpur. Okey. Lambat bukan ada apa lah. Okey. Okey, 164. Bolehkah seorang yang bermusafir bertujuan maksiat mengqazatkan solatnya? Okey, macam mana? Dia nak pergi konsert Coldplay. Habis dah. Habis dah.
Bolehkah seseorang yang bermusafir bertujuan maksiat mengkosongkan solatnya? Memang dia tujuan nak maksiat. Ada cerita syarat-syarat itu kan? Ni ulang balik lah. Tidak boleh dan tidak sah. Tak boleh dan tak sah. Perjalanan yang bertujuan maksiat seperti menuju setempat untuk merompok. Ini orang jantan. Mencari perempuan simpanan. Mencari perempuan simpanan. Tapi kalau mencari perempuan untuk disimpan, semacam lah. Dan bermain judi di tempat perjudian. Pergi genting hela tu. Tak boleh lah. Sebab tujuannya maksiat. Termasuk perjalanan maksiat bagi isteri nusyus yang melarikan diri dari suaminya. Dengar orang buat. Saya tak tahu. Bukan dahaka atau mana. Tapi langkah kita tu rupanya dahaka. Contoh ni. Dengar saya abang. Menantu balik nak ambil kita. Sebelum tu dia abang dah dekat suami kita tu. Pak mentua dia. Ni ayah saya. Bini dia nak beranak. Saya nak balik ambil mak lah. Bila isteri dia beranak kan. Ayah dia tak apa. Tak ada masalah. Hang balik mai. Tapi bila menantu balik mai, pak mentua tak ada rumah. Bini nak keluar kena minta izin, bukan boleh belah. Dia minta izin tu, ni abang saya nak ikut menantu ni, nak pergi tengok anak kita beranak. Suami kita pergilah. Kalau kita minta izin dia bagi, cuma kita keluar tak abang dia. Bermakna nusyur. Itu masalah dah. Jadi menantu pun balik lah. Menantu pun cuti sehari lah. Kalang kabut dia pun. Balik dah bini dia beranak. Dia beranak dia pederaih balik terus. Duduk Kuala Lumpur. Bini dia duduk hospital. Dah lah dia dah. Balik ambil. Sampai-sampai mak mentua ada. Pak mentua tak ada. Jam. Kata oleh mak mentua ni. Ayah hang pergi mana tak tahu. Telefon bunyi tiap kati. Dia tak buat telefon. Tahu dia pun kacau lah. Menantu tunggu sampai pukul 2 petang tak balik. Dia keluar lepas subuh ni. Ayah hampir mana ni, cerita mana ni. Menantu kata, saya tak boleh tunggu lama-lama, esok saya kerja. Mak mentua kata, tak apalah, saat ni kita sampai, dia balik kita, dia telefon mak lah. Dia balik telefon mak, tak apa. Hari tu lelaki dia balik pukul 8 malam. Keluar pukul lepas subuh. Sampai rumah kelam dia pun masuk. Lepas tu telefon bini, ni mak hang pergi mana ni? Dia kata tadi menantu balik ambil anak kita beranak lah. Ni hang keluar aku tak izin ni. Tu cerita dah. Lepas tu lelaki dia jenis baik. Dia izin lah, tapi izin lepas keluar, lepas sampai dah. Nak cerita dalam perjalanan tu. Jadi maksiat. Maksiat. Jadi dia kosong solat tu, semua tak aci, tak sah. Sepanjang perjalanan tu, dia kosong jemaah, semua tak dipakai. Bila suami dia telefon dia, ada rumah anak dia di apa nama, Rawang. Ni, duk ada mana ni? Duk Rawang lah. Tadi abang tak ada. Nanti boleh ambil. Abang marah kan? Tak marah biasa. Ni abang nak tidur dengan siapa? Ada satu lagi. Tak ada masalah. Nak cerita tu hak keluar tak abang tu. Jadi kalau suami tak ada, kena tunggu bagi ada. Baru boleh keluar. Keluar saat WhatsApp dia kena reply. Dia tak reply tu. Kadang-kadang WhatsApp tengok blue tick tu dia tak jawab. Tak jawab tu boleh jadi dia meluat. Haram keluar pula dah. Tak boleh. WhatsApp boleh, tapi kalau dia jawab, dipersilakan bidadariku. Tak apa. Dia tak jawab bermakna dia tak ada. Kebenaran tak ada lagi. Itu saudara. Okay. Orang perempuan ni dengar saya abang. Kadang-kadang kita je mengaji dalam benda-benda tu. Kita tak ni. Zaman lah kan payah mana. Zaman kita kena guna segala ICT apa yang ada tu untuk apa nama buat ibadat, untuk hubungan kita, laki bini, apa anak-anak, apa bala tu. Guna untuk yang positif. Betul tak? Ni abang ni saya
Pergi Kuala Lumpur ni, tunggu abang balik. Tak balik ni, menantu balik ambil dah. Anak kita dah beranak apa semua. Okey, tak nak masalah. Jalan. Ni abang nak tidur dengan siapa? Tak nak, tu orang duduk fikir. Tak masalah. Mana dia benar? Betul tak? Ni kita ni. Ni nak keluar main mengaji, kena minta izin suami. Suami benar? Benar? Apa dah? Hak main mengaji ni ya? Hak ni dengar. Hak ni main mengaji ni kena minta, dia panggil permit tahunan. Faham tak? Permit tahunan. Dia takut ketak pergi balik pula lah ni. Ni abang ni, tiap-tiap hari Selasa saya nak pergi mengaji. Boleh tak abang? Boleh hai. Hanya ajak aku sudah. Dia, kita nak keluar rumah ni, dia ada tiap-tiap kali nak keluar minta izin. Ada yang macam orang nak pergi kerja tu, minta izin sekali lah. Hak esok tu bagi tahu lah. Bang, saya pergi dulu. Okey. Tiap-tiap hari minta izin, kena hari tu tak izin tak boleh. Izinkan saya pergi bekerja. Tidak dibenarkan. Mampu lah. Macam mengaji ni, minta izin permit tahunan. Bang, hari Selasa saya nak pergi mengaji lah. Boleh tak? Boleh. Dengan syarat. Syarat apa? Jangan ajak aku. Boleh lah. Tu abang bodoh. Tak apa. Aku rela bodoh daripada pergi mengaji. Tak apa nak macam mana. Okey lah. Tak apa. Dia benar ni kena cerita. Kerana kita nak pergi tengok orang mati. Semua kena minta izin. Tengok orang mati betul. Nak pergi rumah jiran sebelah. Semua kena minta izin. Minta izin bukan mesti bahasa surat. Izinkan saya pergi melihat jiran sebelah. Dia baru balik daripada umrah. Tak payah. Abang saya nak pergi tengok jiran balik umrah boleh tak? Pergi lah. Lebih kurang tu. Betul pesan dia tu. Balik tasbih aku situ. Kata biar. Okey lah. Jadi orang perempuan, kalau keluar tak abang kat suami, dia akan maksiat. Ni kait dengan hukum sembahyang ni, khusul jemaah ni, kalau kita buat juga, sembahyang kita tak sah. Sebab tidak menepati syarat. Okey. 165. Seorang yang bermusafir, bertujuan maksiat, tiba-tiba semasa dalam perjalanan, dia membatalkan niatnya hendak melakukan maksiat. Dan menukar niat hendak menziarah sanak saudaranya. Adakah dia masih boleh mengqasarkan solatnya? Tak sah. Nombor 164 memang dia awal maksiat, tak boleh. Ni nombor 165 dia niat maksiat, tukar niat tengah jalan. Tukar niat tengah jalan. Mula-mula nak pergi Kelang, nak pergi dating dengan markah lama. Maksiat angkat harus tu. Maksiat tak? Maksiat lah nak pergi dating dengan markah lama. Jadi dalam perjalanan tu tak boleh nak qasar, maksiat. Sampai di Tapah, ni nak pergi Kelang. Tapah dia niat tukar balik, tak jadi dating. Aku nak pergi Minang tu. Markah lama. Tak jadi dating, aku nak pergi Minang tu. Dah jadi harus balik, bukan maksiat. Jadi dia nak mengqasar tu, tengok pada keadaan ni. 3. Okey. Yang pertama, okey. Nak boleh qasar tak dia tukar? Nombor 1. Syarat dia kena taubat. Nombor 1. Dia bertaubat sebaik saja menyedari kesalahannya kerana berniat hendak melakukan maksiat di destinasi yang nak dituju. Dia niat nak pergi dating dengan mereka lama sampai datang Tapah. Dia ubah nak pergi Minang tu. Jadi harus ya. Tang Tapah tu. Astaghfirullahalazim. Wajib. Astaghfirullahalazim waktu boleh. Wajib bertaubat. Kalau dia tak istighfar, tak mau. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, permulaan perjalanannya hendaklah bermula di tempat baru, iaitu tempat dia bertaubat. Bukannya tempat dia mulakan perjalanan kali pertama, tempat kediaman atau pemukiman. Mana kalau dia melok start, dia bertaubat tang Tapah tu, situ kilometer kosong. Kilometer kosong tu. Nak pergi Kelang, kalau cukup 2 mahalah, boleh. Tak cukup, tak boleh. Nombor 3, jika jarak perjalanan dari tempat permulaan musafir di tempat baru ke destinasi yang hendak dituju mencukupi 2 marhalah, harus baginya mengqasarkan solat itu. Jika tidak cukup, dia wajib menyempurnakan solat secara tamam. Itu dah 3 syarat.
Tiga syarat. Ni ada tak dalam kehidupan orang perjalanan? Ada tak? Ada. Ada, tak ada masalah. Okey, 166. Seorang yang bermusafir bagi tujuan yang harus, tiba-tiba dia menukarkan niatnya hendak melakukan maksiat. Bolehkah dia mengqasarkan solatnya? Tadi dia tukar daripada hak maksiat jadi harus. Lah ni tukar hak harus jadi maksiat. Okey. Macam mana tuan-tuan? Contohnya ni. Dia telefon kawan dia. Lama kita tak jumpa. Ni aku dalam perjalanan ni. Dalam perjalanan nak pergi jumpa hang lah. Kawan dia di mana? Kawan dia di Seremban. Kawan dia di Seremban. Masa dia niat daripada awal. Cuma dia abang kawan dia lewat. Tapi hati tu sampai dekat dengan Sungai Perak. Dia telefon kawan. Okey lah. Ni lama kita jumpa. Ni aku on the way ni. Nak pergi ziarah kamu ni. Kawan dia, oi. Dah kat Mekah lah ni. Tak pening. Dah kat Mekah. Okey. I nak flight pergi jumpa you. Boleh nak terbang pergi jumpa. Itu muhur. Dah kat Mekah ni. Jadi, kalau aku tu tak apa nanti kita jumpa lain. Tapi dalam perjalanan, dia tukar perjalanan niat dia tu. Dia tukar niat. Kalau daripada dah kawan aku Mekah tak apalah. Aku pergi Coldplay lah. Kata habis lah. Ni ternyata belum tu lah. Tukar tu weh. Daripada yang harus kepada yang maksiat. Boleh tak boleh? Jawabnya, apabila telah berubah niat perjalanannya daripada tujuan baik kepada tujuan maksiat, maka keharusan mengqasarkan solat terbatal. Tak ada. Jika diteruskan juga qasar solat, maka solatnya tidak sah. Tak sah. Okey ya. Tu 166. 167. Ni banyak berlaku dalam kehidupan seharian. 167. Bolehkah seorang yang sentiasa bermusafir seperti pemandu bas, pemandu lori dan pelayar mengqasarkan solatnya? Depa ni kategori orang musafir ni. Macam pemandu bas kan, bas ekspres tu, bukan bas dalam bolang alik ni. Kerja dia mula Syahab Perdana Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Syahab Perdana sekali-sekala, Syahab Perdana Kota Baru. Kota Baru Syahab Perdana Johor Baru. Itulah kerja dia. Driver lori pula, haknya Johor Baru, hantar ikan. Johor Baru haknya Singasar pula. Kerja dia gitu. Tapi bukanlah 30 hari tu duduk dalam lori semua. Adalah dia sampai rehat 2 hari atau rehat sehari, esok jalan pula. Dalam sebulan tu kita tahu 20 hari duduk atas lori. 20 hari duduk atas bas. Orang ni dalam istilah fiqah dia panggil mudi musafar. Mudi musafar itu orang yang dalam perjalanan sentiasa bermusafir. Sentiasa bermusafir. Macam pramugari pun sama. Pramugari pilot kapal terbang sama. Tapi pilot jet pejuang tak. Pilot jet pejuang tu, TUDM dia terbang daripada betul tu. Main pada boleh qasar tu. Bukan sampai 2 mahalah pun, dia musim-musim tu lah. Okey. Kalau dia sampai katalah jet pejuang tu, TUDM betul tu, dia naik, dia terbang, tak sampai Pulau Batas Pulau Pinang. Sampai situ, dia boleh tak? Cukup tak 2 malam? Boleh tak qasar solat? Boleh tak? Tak boleh. Pasal dia pergi turun balik, dia berterus. Kawasan mukim dia, mana boleh? Dia mana boleh turun di Masjid Lok Malai? Jet. Okey ya. Jawab macam ni ya. Seorang yang berkekalan dalam perjalanan harus baginya mengqasarkan solat. Tetapi lebih afdal baginya menyempurnakan solat secara tamam. Jelas di sini bahawa pemandu bas
menu lori dan player yang menghabiskan hari-hari mereka dengan menu kenderaan adalah tergolong dalam kumpulan orang yang sentiasa bermusafir. Musafir. Okay. Contoh macam ni, ingat saya tahu. Driver lori, dia boleh apa? Mengkosorkan solat jamak sekali. Dia babah pun sabar. Tapi oleh kerana dia ni mudi musafar, sentiasa dalam perjalanan, afdal semayang tamam. Afdal semayang tamam, sedia-sedia. Ataupun dia boleh buat ni, hari ni aku nak tamam gitu pun tak apa. Sedia musafir. Tetapi kalau tiap hari dia kosong pun tak apa, sah semayang dia tu. Okey. Satu lagi. Ni tak apa, lori dia jalan 24 jam. Nu kapal tu. Pelayang kata kapal tu pergi Eropah. Sebulan nak sampai. Dalam perjalanan tu. Lagi tak sampai. Oleh kerana dia dalam perjalanan, dia bukan bermukim. Lagi tak sampai. Dia boleh kosong. Tapi kalau kapal tu pergi singgah di pelabuhan tentang mana, dia singgah seminggu, dia bukan lagi perjalanan. Faham tak? Kalau kata dia mula di pelabuhan Kelang, kapal tu. Oh, dia singgah di Chittagong. Tahu tak Chittagong? Chittagong ni mana? Chittagong, Bangladesh. Bangladesh tak percaya pergi tanya mereka. Duk ada aku ni. Dia singgah di Chittagong tu, buang barang. Kapal tu dia buang barang, ambil barang naik. Betul tak? Dia punggah barang. Dia tak singgah sehari. Kadang-kadang singgah sampai seminggu. Seminggu. Dah nak punggah barang balik. Seminggu kelasi kapal, kapten kapal duduk di Chittagong tu. Ketika singgah tu, mereka dah 4 hari lebih. Bermakna mereka orang bermukim di situ. Orang bermukim di situ. Lepas tu, bila duduk Chittagong tu, bawa barang, kapal tu belayang lagi pergi Amsterdam. Dalam pelayaran itu, mereka kembali orang yang kembali menjadi orang yang musafir. Itu contoh kapal. Okey, baik. Ni hak moden ni. Orang kerja. Ni tak ada dalam buku ni. Sebab tu, bila main mengaji dapat ilmu, dekat baca tak faham. Kena dengar guru mengajar. Orang kerja. Dunia kita lah ni, banyak orang berulang. Kerja jauh-jauh. Kan macam dulu. Dah banyak orang berulang. Tambah ada train tu. Hak larat orang kereta, betul tak? Ni, orang lu start kerja Pening. 2 bulan setiap hari. Melambok Ada tak? Ada satu orang, saya tak mau abang lah, tapi dia duduk kerja elok start lah. Saya tak mau abang, takut Kak Ipak ada datang ni. Saya pergi tu mesyuarat orang ni, dia jumpa dah. Dia berulang daripada Parit Buntak. Parit Buntak tu balik sana Pening. Naik train. Saya tanya sampai pukul berapa di pejabat elok start. Dia tak sampai pukul 8, 7.40 dah ada pejabat tu. Mana dia naik train awal? Dia naik train awal. Orang berulang. Tu naik train nak kereta tak apa. Contoh mudah, tak payah pergi negeri orang, pergi Balin dah lah, pergi Kulim cukup lah. Semua tu jarak boleh kosong solat lah. Dia duduk start. Dia kerja di Balin. Hari-hari duduk berulang. Alok start Balin alok start. Alok start Balin alok start. Alok start Balin alok start. Lebih kurang tu lah. Hari-hari duduk berulang. Maka dia ni orang yang mudi musafar. Sentiasa bermusafir. Faham tak? Okay. Maka hukum dia sama dengan revoluri tadi. Dia bukan dekat boleh mengkosorkan, jamak pun boleh. Sebab dia dah jadi orang musafir. Ini kadang contoh macam ni lah. Keluar kerja, dia berebut ligan dengan traffic jam semua kan. Saya ambil contoh orang duduk kerja di Penang. Duduk kerja di Penang. Dulu adik ipar dia duduk kerja di Komtar. Dia daripada Lestang. Dia segan nak pindah nak bini duduk kerja kot ni. Dia pederai. Naik train. Dia tak mutu kat chair sebiji. Di Bukit Minyak. Bukit Minyak train lah. Stesen tu lah. Turun. Ambil mutu naik jambatan. Dia tak sampai orang sana tak sampai, dia sampai dah pejabat.
Cepat. Tapi nak naik motor kereta diam lah. Boleh. Jadi orang yang jenis lagu ni dia adalah mudi musafir walaupun dia kerja tiap hari. Mana dia boleh buat apa? Katalah dia duduk kerja di Komtar. Rumah dia duduk start. Komtar. Atau tak pergi Parit Buntak tu. Macam kaum Parit Buntak main kerja duduk start. Dia duduk pejabat dia tu. Dia boleh qasar, boleh jamak. Dia boleh qasar, boleh jamak. Main tengah hari. Usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ila asri. Mayang zat. Sekali pejabat keluar pukul 5, dia tak ada mayang zat lah. Belah balik terus. Balik Parit Buntak. Sampai Parit Buntak, rumah dia bukan Korea Parit Buntak. Dia tak kereta tu pergi mana. Sampai sini Parit Buntak tu, ada suruh mayang jamaah terus. Maghrib dengan Aisyah. Sampai rumah, bini tanya, abang tak semayang Aisyah apa? Tidur terus. Semayang lah. Semayang bila? Tadi. Sampai Buntak ni. Mana masuk Aisyah ni? Jamak. Jamak apa? Jamak tak larat. Boleh. Boleh. Tetapi, jika melakukan taman lebih afdal, maksud konsep dia apa? Konsep dia orang qasar jamak ni, biasanya untuk sekali sekala saja. Bukan banyak kali, banyak kala. Faham tak? Lebih boleh. Betul lah lebih kurang. Okey ya. 168. Seorang yang berniat hendak bermukim selama 4 hari. Apabila sampai di tempat yang dituju, kemudian dia akan meneruskan perjalanan ke tempat yang lain pula. Bolehkah dia mengqasarkan solatnya? Ini orang kaji berjalan. Dia pergi destinasi pertama, dia nak duduk 4 hari. Lepas tu, dia nak pergi tang lain pula. Boleh tak dia qasar solat? Di dua-dua tu ataupun salah satu? Jawapannya, dalam kes ini, dia dikira melakukan 2 perjalanan. 2 perjalanan tu. Perjalanan pertama ialah dari tempat pemukimannya, tempat asal dia letak, ke tempat dia hendak bermukim selama 4 hari. Rumah anak dia di Rawang. Perjalanan kedua pula bermula dari tempat yang dia niat bermukim ke arah tujuan yang berikutnya. Perjalanan kedua tu, tempat dia mukim 4 hari di Rawang tu, tempat berikutnya, rumah anak dia di Seremban. Contohnya. Baik. Dia tidak harus mengqasarkan solat apabila sampai ke destinasi pertama, kerana dia telah berniat bermukim di situ. Harus baginya mengqasarkan solat apabila sampai ke destinasi kedua, dengan syarat jarak perjalanan dari destinasi pertama ke destinasi kedua mencukupi 2 marhalah. Jika tidak cukup, dia wajib menyempurnakan solat secara tamam. Ini saya tulis uraian macam ni. Dia pergi Rawang, duduk 4 hari. Anak tanya, mak duduk berapa hari? 4 hari. Bermakna jadi bermukim lah. Berhenti, tak boleh apa lah. Bukan di rumah anak dia tu tak boleh pun. Bila masuk dalam sebenarnya kuliah rumah anak dia. Selesai. Tak boleh lah. Duduk 4 hari. Kemudian, lepas duduk 4 hari tu, dia pun nak tolak pergi duduk rumah anak dia di Seremban pula. Orang rajin berjalan. Ni, mak nak pergi rumah adik hang pula. Di Seremban. Dia pergi lah duduk rumah anak dia. Naik kereta lah, tak ada naik train pun, orang larat. Pergi 2 lelaki bini. Sampai Seremban, anak tanya, ayah dengan mak duduk berapa hari? 2 hari. Mana dia nak duduk 2 hari? Dia boleh? Qasar sebab dia tak duduk 4 hari. Tapi kalau dia kata, anak dia duduk Seremban kata, mak nak duduk berapa hari? 4 hari. Nak pergi adik. Kau hang 4 hari, hang pun 4 hari. Nak pergi adik. Bermakna di Seremban pun tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia bermukim. Tak boleh. Lepas tu, duduk 4 hari Seremban, balik main Rawang pula. Dia duduk kerja ke tu? Balik main Rawang pula. Ni mak singgah duduk Rawang pula. Teringat kat hamba. Berapa hari? 4 hari. Cadang nak balik start, tak ada mak pakai duduk ni lambat lagi balik start. Tak ada apa. Duduk 4 hari. Kembali jadi orang yang bermukim. Duduk 4 hari. Mak dia pun ngayah, jadilah rumah kita no ayam itik tak ni apa semua. Lepas tu dia telefon jiran semua, ayam itik macam mana? Boleh lah. Apa, makan cukup? Saya bagi makan dia tiap hari. Tak masalah. Pak dia, kalau tu kita usah balik ya. Tentu pergi mana? Kita pergi Seremban lah. Pergi Seremban pula. Sampai Seremban mak duduk berapa hari? 4 hari. Jadi dia tak ada apa.
Hak rumah dia sini semua tak boleh. Tak boleh qasar dan jamak. Tapi dalam perjalanan boleh. Pasal apa? Cukup 2 marhalah. Hak dalam cerita buku ni, dia nak cerita satu tempat tu dia tak niat bermukim. Tempat yang pertama dia niat bermukim. Faham tak? Tempat pertama tu tak boleh lah. Tempat kedua oleh kerana dia tak niat bermukim, boleh. Tapi kalau tak niat bermukim, tempoh dia belit tekat 4 hari saja. Masuk hari kelima dia tak calur juga, dia kena buat tamam. Itu cerita. Habis ya? 169. Seseorang itu bermusafir ke tempat yang tidak sampai 2 marhalah. Dia pergi tempat tak sampai 2 marhalah. Apabila sampai di situ, dia mengubah niat untuk meneruskan perjalanan bagi mencukupkan 2 marhalah. Setelah cukup 2 marhalah, dia mengqasarkan solatnya. Adakah sah solat yang dilakukan secara qasar? Dia pergi ke tempat tu, memang dia nak pergi tu, tapi tempat tu tak cukup 2 marhalah. Sampai Allah tak cukup, aku nak jamak ni, nak qasar dengan jamak kali ya. Lepas tu dia tambah lagi, bagi cukup juga. Contohnya ni lah, macam orang pisik alat start sik bukan sampai 2 marhalah. Lebih kurang 70 km tu, 70-65 tu kalau daripada alat start lah. Lebih kurang dalam 70 tak apa sampai kalau betul dari sini. Katalah 70 sampai di bukan sik. Sampai Allah tak sampai 70. Aku nak kena jamak. Maka dia pun meneruskan perjalanan pi Balin. Pi Balin cukup terus ya. Cukup terus. Okey, boleh tak dia buat tu? Jawab dia. Jawapan bagi persoalan ini lebih kurang sama dengan jawapan bagi persoalan 166 hak tadi ni. Perjalanan pertama berakhir di destinasi pertama. Dia tidak boleh mengqasarkan solat di destinasi pertama kerana jarak perjalanannya tidak cukup 2 marhalah. Dia sampai sik, memang tujuan dia nak pergi sik. Sampai-sampai tak cukup. Dia tak boleh lah qasar tu. Jika dia meneruskan perjalanan ke destinasi berikutnya, maka perjalanan untuk mengharuskan qasar bermula di destinasi pertama. Okey. Jika jarak antara destinasi pertama dan destinasi kedua cukup 2 marhalah, haruslah baginya mengqasarkan solat. Jika tidak cukup, dia wajib menyempurnakan solat secara tamam. Betul macam ni. Alangkah baiknya kalau dia siap nak pergi Balin, singgah sik. Betul tak? Tapi dia siap nak pergi sik. Oleh kerana tak cukup, dia nak pergi Balin. Okey, kalau nak pergi Balin boleh qasar. Tapi di sik tak boleh. Maka di sik tu kilometer dia kosong, bukan 70. Dia kena mula balik. Bukan 70. Jadi kalau kosong dari sik pergi Balin, dapat tak 81? Tak dapat. Bila tak dapat, sampai Allah tak dapat. Kalau tu aku nak pergi atas sikit lah. Pergi Greek pula. Pergi Greek pula. Balin tu 0 kilometer. Bukan 30. Betul tak? Kosong pergi tang Pengalau dulu. Loh, tak cukup juga. Tak apalah, aku pergi jeli lah. Aku kosong balik. Aku tu buat saudara. Understand? Tak apa. Okay. Ni 170. 170 berhenti lah. Cukup lah. Okay. Bolehkah seorang yang musafir menjadi imam kepada makmum yang bermukim? Dia musafir. Boleh tak dia jadi imam? Jawabnya ya, harus bagi seorang yang musafir menjadi imam kepada makmum yang bermukim. Dia mai daripada Menahala. Tahu tak Menahala apa dah? Tahu tak Menahala? Menahala tahu tak? Cuba tengok ayat. Menahala ni bahasa Melayu standard. Mana hala? Dia tanya, mana hala? Dia akan jawab apa? Dia akan jawab apa? Mana hala? Dia akan jawab, tak tahu. Tu tak main menahala. Main menahala. Tapi dia kena, mana hala? Kalau mana hala, nak pi tahu lah. Mana hala? Teping. Kalau main-main ni, kita tanya dia, mana hala? Tanya orang yang tak main, tak tahu. Jadi main daripada menahala. Okey. Menahala, tak tahu. Orang musafir dia main daripada menahala, kita tak perlu tanya dia.
Dia nak jadi tu imam kepada orang yang bermukim, boleh tak? Jawabnya boleh. Harus bagi seorang yang musafir menjadi imam pada makmum yang bermukim. Tak ada masalah. Sekiranya imam yang bermusafir tidak mengqasarkan solat, dia main pada nombor 9 tu. Sebaliknya melakukan solat secara tamam, maka makmum yang bermukim itu mengikut imam sebut dari awal solat, daripada takbiratul ihram hingga akhir, itu sampai beri salam. Tak ada masalah lah. Ni semayang 3 jenis ya. Zuhur, Asar, Isya. Cerita abad qasar ni. Okey. Sekiranya imam yang bermusafir melakukan solat secara qasar, maka makmum yang bermukim hendaklah berniat melakukan solat secara tamam. Makmum dia tak boleh ikut qasar, dia bukan orang musafir. Okey. Apabila imam mengakhiri solatnya dengan beri salam, maka makmum yang bermukim hendaklah bangun menyempurnakan rakaat-rakaat yang berbaki sehingga akhir solat. Aduh. Jadi kalau persoalan dia, kalau orang yang bermusafir ni, mana lebih baik bagi dia? Mayang tamam kan, mayang qasar kalau dia jadi tu imam? Mana lebih baik bagi dia? Ha? Dua-dua baik Dua-dua baik. Dia buat tamam pun tak salah, dia buat qasar pun tak salah. Tetapi orang yang musafir ni, lebih baik dia jadi makmum daripada jadi imam dalam bab sembahyang Jumaat. Dalam bab sembahyang Jumaat, siapa lebih afdal jadi imam antara musafir dengan orang bermukim? Orang bermukim. Tapi kalau dia jadi tak salah. Okey. Jadi orang yang bermusafir ni kalau dia jadi imam, sembahyang Isya 4 rakaat, Allahu Akbar, depa ikut lain clear. Tapi kalau dia nak qasar pun, mereka tak boleh kata apa dah. Elok duduk rakaat kedua, lepas tu duduk tahiyat tu, orang lain duduk tahiyat awal, dia duduk tahiyat akhir. Dia bagi salam. Ni dia seorang-seorang musafir, penuh masjid tu. Dia bukan sembahyang dengan orang, jemaah ramai. Bagi salam, dia duduk wirid seorang-seorang dia, depa mengkit semua. Lepas tu dia tunggu sampai depa habis sembahyang. Lepas tu depa tanya apa si imam tak buat tamam, saya buat qasar, pasal aku musafir. Tapi kami bermukim. Lepas tu orang buat 4 dah. Dan awak tak pergi perhabis dengan kami sama-sama ikut aku. Boleh, tak ada masalah. Si imam dia nak beritahu. Hak tu kalau dia beritahu lepas tak ikut. Saya nak mayang 2 rakaat saja. Dia kata kalau tu hang gustang balik. Dia nak kena depa. Tapi kena depa tak salah. Dosa apa tak? Dosa apa tak? Dia pasal apa Tok Imam bagi salam awal, aku musafir qasar. Awak tak buat tamam lah. Kemudahan. Ni kami tak pasal-pasal. Kau suka apa? Lebih kurang tu lah. Tak ada masalah boleh. Siapa tak tahu? Dia bagi salam, sembahyang makmum tak sah. Depa tak tahu dengar nak cerita. Ibadat buat atas asas tak tahu tak sah. Senang cerita. Ibadat ni kalau kita buat atas asas tak tahu tak sah. Kita kena buat atas asas kita tahu. Jadi untuk tahu kena rajin main mengaji kuliah duha. Tu cerita dah. Okey, ada soalan? Ni saya tutup buku dah. Ya. Tengok bola. Itu jawab dah. Tengok bola ni ada setengah-setengah ustaz syadid dia kata maksiat. Tapi saya tak kata maksiat. Saya tengok bola ni dia bukan nak pergi tengok betih orang main bola tu. Dia pergi tengok bola masuk gol kan. Dia takkan tengok pemain tu masuk gol. Dia akan tengok bola yang masuk gol. Pemain dia tak mau tengok masuk gol. Jadi saya cerita lah tu, bola ni bila pemain bola letak bola atas padang tu, kata agak goalkeeper, dia letak bola tu, dia sepak bola tu, kita akan tengok bola pergi mana. Kita tak tengok dia dah. Sebab tu orang pergi tengok bola. Bila dia bola masuk gol, kita akan tengok bola masuk dalam gol tu. Kita tak tengok dia. Orang tu bodoh.
Bola masuk gol, dia tengok kawan sepak. Jadi pada saya lah, pergi tengok bola boleh qasar solat. Dia berbeza dengan pergi tengok orang lawan berenang. Itu maksiat. Orang lawan berenang hak perempuan tu, cung, musim. Mula-mula dia kupu-kupu, lepas tu kuat lentang, cung. Yang tengok tu jantan. Dia pun qasar solat, orang tak boleh. Pasal apa tak boleh? Hang tengok bola boleh? Takkan aku tak boleh? Hang tengok orang renang. Orang dia tahu aku pergi tengok bola. Bukan aku tengok betis kau main bola tu. Dia tahu aku pun pergi tengok kolam. Hang mohong takkan tengok kolam. Kami tengok orang. Tu saudara tak sama. Okey, ada lagi soalan? Ya. Apa dia? Awak. Dia macam ni. Transport ni soalan dari bawa lori bawa barang-barang larangan lah, bawa arak, bawa babi apa semua kan. Dia tengok hukum ghalib macam ni, kaedah lah macam ni. Kalau tiap-tiap hari kerja dia bawa babi, lori tu lori babi lah, mana yang driver tu babi. Hari-hari bawa babi. Hari Ahad wak babi, hari Senin wak kebau pendek. Tu kebau pendek. Tu nak kebau pendek. Apa dia? Babi. Dia orang panggil driver lori babi. Dia bawa babi, maka perjalanan maksiat. Tapi kalau driver dia wak lori tu dia tak tahu dia wak apa. Dia tak tahu dia wak apa. Cuma dia driver lori lah. Maka dia harus. Tapi kalau dia bercampur dalam lori tu, ada lah Carlsberg dah lah sikit, Coca-Cola ada, Fanta pun ada, lepas tu Nugget pun ada belakang-belakang lah, maka harus. Tapi kalau dalam kontainer tu semua barang-barang apa haram lah, maka dia telah bersubahat buat benda yang haram. Dia tak boleh lah mengqasar dan menjamakkan solat. Itu contoh dah. Ada lagi soalan? Ya. 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 Nak buat jamak ke buat asingan? Soalan nak jamak ke asal nak pergi sembahyang talim pula? Nak jamak tu? Okey. Kalau kita singgah masjid, kita sembahyang dengan mukim, kita wajib sembahyang tamam, tak boleh qasar. Kalau kita nak qasar, kita kena buat seorang-seorang atau dengan sama-sama orang musafir. Okey. Tapi dia kaedah lah. Kalau kita buat masing-masing, semayang ni kalau jemaah yang ramai lebih afdal daripada jemaah yang sikit. Itu kena faham. Kalau kita semayang ada 3-4 orang, tapi orang bukan semayang zuhur ramai-ramai. Semayang ramai-ramai tu lebih afdal daripada semayang 2-3 orang tu. Jadi kita semayang lah tamam. Saat lagi bila mereka bagi salam, kita bangkit. Kalau kita seorang-seorang, kita jamak azan tu ke dalam zuhur secara tamam pun boleh, secara qasar pun boleh. Kalau seorang ataupun kita jemaah dengan kumpulan muslim. Nak buat tamam boleh, qasar boleh. Itu jadi campur 2, 8, tidak pun 6. Begitulah lebih kurang. Okey, dah lagi soalan? Habis. Ya, sila. Lepas tu pertandingan mancing ya. Masalah ada apa? Pertandingan mancing nak kait dengan pertandingan mancing lah. Okey. Dia main daripada Johor main start ni nak join pertandingan mancing di Tasik mana-mana lah. Boleh tak dia nak qasar solat jemaah? Jawab dia tengok pertandingan tu ada unsur judi tak? Kalau ada unsur judi, contoh, kalau dia bagi duit penyertaan RM100, dalam duit penyertaan tu penganjur akan gunakan untuk beli hadiah. Beli hadiah bagi pemenang tu. Bermakna di situ ada unsur perjudian. Bila ada unsur perjudian, dia nak jamak qasar tak boleh lah, haram. Tapi kalau dia join RM100 tu, duit RM100 penyertaan tu digunakan untuk sewa kolam,
untuk menyediakan makan minum dan beli kemudahan-kemudahan penyertaan renang apa mancing itu, hadiah disediakan tidak menggunakan duit tu. Okey, rakyat bagi kah? Boleh. Ada tengok pada pertandingan tu lah. Ada unsur judi tak? Kalau ada tak boleh. Haram. Ha? Okey, kalau dia tak tahu, tapi macam mana dia tak tahu? Dia masuk, dia macam mana dia boleh tak tahu? Dia mesti cerita. Ha? Macam mana dia boleh tak tahu? Ha, 100. Macam mana dia tak tahu? Ha? Dia mesti dia cerita pernyataan tu untuk sekian-sekian tu. Dia bila duit 100 tu, dia akan cerita. Untuk apa? Duit tu untuk apa? Kalau kita dia cerita untuk sewa kolam, dia makan minum, terang. Lepas tu dia abang hadiah disediakan oleh pihak ketiga ataupun tidak menggunakan duit ni. Tahu lah. Kalau dia tak tahu payah, macam mana tak tahu? Dia mesti tahu. Kalau dia ragu-ragu, mayang tamam. Itu lebih baik. Okey, B. Saya sambung pula minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wa atmim lana nurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.